Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, Nina nak tanya korang pernah tak dengar perkataan stalk? Perbuatan stalk orang ni kan sebenarnya adalah merupakan salah satu jenayah dekat Malaysia tau, dan termaktub dalam Akta 574. Jadi kalau korang didapati bersalah, korang akan dikenakan hukuman penjara maksimum 3 tahun ataupun kena denda ataupun kedua-duanya sekali. Kalau korang tak faham stalk ni sebenarnya apa benda, Nina, contohnya macam kalau si mangsa tadi tu diganggu oleh mesej ataupun DM oleh orang yang dikenal ataupun tak kenal. So kalau mesej-mesej tadi tu mengganggu dia boleh buat report polis. Sebab benda ni boleh memberi kesan negatif kepada emosi dan juga mental si mangsa. Sama lah macam kisah yang Nina nak story mori dekat korang pada hari ini. Ada seorang nurse yang pernah dapat panggilan misteri daripada seseorang yang dia tak kenal. Lepas tu dia dapat surat layang yang dalam tu menyatakan ugutan lah terhadap dia, sehinggalah pada suatu hari tu nyawa dia pun melayang. Sebab itulah perbuatan stalk ni sebenarnya sangatlah berbahaya dan boleh mengancam keselamatan seseorang. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita ni, so without wasting any time, let's get started. Pada tahun 1982 dulu, ada seorang nurse yang bernama Cindy James yang selalu dapat panggilan yang pelik dan aneh. Pada awal tu kan, dia ingat panggilan tu just panggilan yang random ataupun orang salah number. Makin lama panggilan tu mula mengganggu dia dan Cindy pun mula rasa terancam. Dan bermula daripada panggilan tadi tu lah, telah membawa dia ke titik yang menakutkan. Macam biasa, Nina akan kenalkan kat korang dulu siapa sebenarnya Cindy ni. Cindy ataupun nama sebenar dia adalah Cynthia Elizabeth yang lahir pada 12 Jun tahun 1944. Jadi dia merupakan anak kepada sepasang suami isteri yang mana ayah dia bekerja sebagai tentera udara di Kanada dan mak dia pula adalah seorang suri rumah. Cindy merupakan anak sulung daripada 6 adik-beradik dan diorang ni telah membesar di British Columbia. So masa kecil-kecil, Cindy ni dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan juga perhatian. So dia membesar dalam keadaan yang sempurna lah. Sampailah pada tahun 1966, Cindy pun grad daripada Kolej Kejururawatan dan 5 bulan kemudian dia telah berkahwin dengan seorang doktor pakar yang bernama Roy. Jadi Roy ni adalah seorang doktor pakar secretary dan jarak umur diorang ni sebenarnya agak jauh tau, iaitu dalam 20 tahun. Tapi itulah hubungan suami isteri diorang ni tak adalah berkekalan sampai ke tua, sebabnya diorang telah pun bercerai pada tahun 1982. Pada masa ni Cindy masih lagi bekerja dalam sebuah ward menjaga kanak-kanak yang ada masalah tingkah laku dan juga emosi. Selepas dia dengan suami dia bercerai pada tahun 1982 tu kan, 3 bulan lepas tu dia mula mendapat panggilan yang aneh pada 7 Oktober tahun 1982. Dalam tempoh 6 bulan tu kan, dia dah dapat 100 panggilan daripada lelaki yang sama. Dia juga ada buat report polis tentang surat layan yang dia dapat, lepas tu orang yang nak ceroboh rumah dia, serangan dan juga pembakaran. Tapi polis tak dapat nak buat apa-apa tau, sebab diorang tak jumpa punca kejadian ni. Lagipun Cindy sendiri pun tak tahu siapa yang kacau dia, siapa yang call dia selama ni. Kalau sebelum ni hidup dia happy tanpa ada apa-apa masalah, sekarang ni hidup dia dah macam mimpi ngeri. Selepas dia dapat panggilan yang pertama tu tau, 2 minggu kemudian ada seseorang yang baling batu daripada luar rumah melalui tingkap dia. Bukan tu je, orang tadi tu pun dah berjaya masuk ke dalam rumah dia dan letak bantal tidur dia. Tak cukup dengan tu je, dia dapat lagi surat layang daripada orang yang sama yang bertulis Sun Cindy, dan talian telefon dia juga telah dipotong. Dah lah tinggal seorang-seorang, perempuan pula tu kan, siapa je tak takut. Kalau korang kat tempat dia pun korang takut. Nina lagi lah, memang penakut dah. Cindy selalu berhubung dengan seorang pegawai polis yang bernama McBride. Jadi diorang ni selalu contact each other and then hubungan diorang rapat dan diorang mula bercinta. Disebabkan gangguan ni tak pernah berhenti, Cindy pun pindah kejap lah ke rumah McBride tadi, boyfriend dia tu, pada November tahun 1982. Dia pindah sebabnya dia terima banyak sangat surat ugutan dekat luar rumah dia. Jadi orang tu memang kerja campak je surat-surat tu depan rumah dia. So untuk keselamatan diri dia, boyfriend dia pun offer lah, why not kita tinggal sama-sama, ni untuk keselamatan awak juga. Tak lama lepas Cindy pindah ke rumah boyfriend dia tu kan, boyfriend dia ternampak ex-husband Cindy yang berada dekat lorong belakang rumah Cindy. Kebetulan pada masa tu McBride ni tengah buat rondaan keselamatan lah. Okey, nak tengok kawasan rumah Cindy ni ada apa-apa yang mencurigakan ke tak. So dia ternampak bekas suami Cindy. Tapi hubungan Cindy dengan McBride ni tak tahan lama dan diorang pun putus selepas tu. Keadaan Cindy pula bukan jadi semakin membaik tau, jadi makin lagi teruk. Pada 27 Januari pada tahun 1983, Cindy telah mendapat serangan yang pertama, iaitu ada orang baling benda tajam ke rumah dia. Masa tu dia dengar ada orang ketuk pintu belakang rumah dia tak, macam ni. Jadi dia pun pergilah buka pintu belakang kan, nak tengok siapa yang ketuk, dan masa ni lah dia kena balik. Pada bulan 10 tahun yang sama pula, dia terjumpa ada 3 ekor kucing yang dah mati yang digantung dekat pokok dia. Lepas tu ada nota yang ditinggalkan dekat situ yang bertulis "You are next". Disebabkan dia dah tak tahan, jadi Cindy ni pun upahlah seorang penyiasat persendirian yang bernama Keban. Jadi diorang berdua ni selalulah contact each other dengan menggunakan walkie-talkie. Sampailah pada 30 Januari pada tahun 1984, si Keban ni terdengar ada bunyi kecoh dekat rumah Cindy. Dia pun cepat-cepatlah ke rumah Cindy dan dia
dijumpa, Cindy ni dah pun pengsan dekat atas lantai. Masa tu dijumpa ada satu stokin yang berwarna hitam yang diikat dekat leher Cindy dan ada nota yang bertulis, sekarang kau mesti mati. And then ada si dash ke apa tah macam tu. Dan nota tu telah ditikam dengan pisau dapur. Jadi bila Cindy dah sedar daripada pengsan tu, diorang pun tanyalah kan apa yang terjadi dekat dia. Dia kata dia nampak ada seorang lelaki yang berdiri dekat luar pagar rumah dia. And then tahu-tahu dia kata kepala dia kena pukul dengan benda keras macam kayu macam tu. Dan lelaki tadi tu telah cucuk sesuatu dekat lengan dia. Tapi yang pelik tu kan, bila polis buat siasatan untuk siasat kes tu, tak ada pula tanda-tanda orang ceroboh masuk rumah dia. Kesan jarum dekat lengan Cindy pun tak ada langsung. Termasuklah benda asing yang ada dalam darah dia. Tak ada. Diorang check memang tak ada. Kemudian polis pun tahanlah bekas husband dia selepas Cindy kata yang dulu semasa diorang berdua kahwin, si ex-husband dia ni pernah pukul dia. Tapi tak lama kemudian ex-husband dia dilepaskan sebab tak ada bukti yang kukuh untuk dakwa dia. Pada bulan 7 tahun yang sama, Cindy kena serang sekali lagi dengan situasi yang sama macam dia kena sebelum ni. Kali ni polis pantau rumah Cindy ni lagi ketat. Diorang jaga rumah dia secara bergila-gila selama beberapa bulan. Tapi pengawasannya mula diberhentikan selepas tak ada apa-apa yang terjadi selepas tu. Kemudian pada Disember tahun 1985, Cindy terbangun dalam sebuah parit yang sejauh 6 batu daripada rumah dia. Dekat lengan dia ada kesan kena cucuk, lepas tu dekat leher dia kena ikat dengan stokin yang berwarna hitam. Dan cara serangan tu sama je macam kejadian-kejadian sebelum ni. Tak lama lepas tu, Cindy ajak kawan dia yang bernama Agnes untuk tinggal dekat situ. So Agnes tinggal dekat rumah Cindy bersama suami dia. Jadi diorang tinggal dekat rumah Cindy seramai 3 orang. Jadi diorang berharap lah bila Agnes dengan suami dia tinggal dekat situ, takkan ada apa-apa lagi gangguan. Sampailah satu malam tu pada April tahun 1986, Cindy lari ke bilik diorang berdua dan dikata dia dengar bunyi bising. Dan Agnes dengan husband dia pun dengar benda yang sama. So diorang pun turunlah ke bawah rumah untuk cek apa yang terjadi kan. Dan diorang terjumpa ruang bawah tanah rumah Cindy terbakar. Cindy pun beritahulah dekat pihak polis yang dia nampak ada seorang lelaki dekat luar rumah dia tau. Tapi polis ni malas nak fikir panjang. Sebabnya setiap kali diorang siasat, diorang tak jumpa apa-apa clue. Jadi diorang pun menganggaplah Cindy ni sengaja membakar rumah sendiri. Sebabnya bila diorang pergi cek dekat rumah Cindy, diorang carilah cap-cap jari ke dekat tingkap rumah Cindy. Bahagian luar tu mesti ada habuk-habuk kan. Tak ada apa-apa cap jari, semuanya bersih. Tapi yang pelik tu ada seseorang daripada dalam rumah yang cuba membakar ruang bawah tanah tadi. Jadi polis assume kalau orang nak masuk ke rumah Cindy, mestilah diorang ni akan masuk melalui tingkap. Jadi polis pun menganggap yang Cindy ni merepek dan ada masalah mental tau. Jadi dia pun dihantar untuk mendapatkan rawatan psikiatri selama 10 minggu. Lepas dia keluar daripada hospital gila tu, dia pun telah dibuang kerja sebagai nurse. Kemudian Cindy pun decide lah untuk pindah ke rumah baru dan tak ada apa-apa gangguan selepas tu selama setahun. Pada Oktober 1988, Cindy dijumpai pengsan dekat dalam sebuah kereta tanpa pakai apa-apa daripada pinggang sampai ke bawah. Lepas tu muka dia pakai topeng dan ada stoking hitam dekat leher dia. Dia punya modus operandi tu kan sama je tau. Bila polis tanya, kamu syak siapa-siapa tak yang buat kat kamu macam ni? Cindy kata yang buat semua ni adalah ex-husband dia. Tapi bekas suami dia memang tak mengaku sebab dia kata apa yang terjadi dekat Cindy pada masa tu, dia dekat luar negara. Sampailah pada 25 Mei 1989, Cindy telah menghilangkan diri secara tiba-tiba. Pada hari dihilang tu kan, dia beli hadiah dekat anak kawan dia yang Agnes tu. Lepas tu dia pergi ke shopping mall, dia pergi ke salon, lepas tu dia belilah barang-barang grocery. And then pada malam tu, dia dah berjanji dengan Agnes untuk berjumpa dekat rumah Cindy. So bila Agnes pergi ke rumah Cindy, Cindy tak ada dekat rumah. Jadi diorang pun macam tunggu kejap dan akhirnya diorang decide untuk buat report polis. Kereta Cindy dijumpai berada dekat parking shopping mall dan ada kesan darah dekat pintu kereta dia. Barang-barang yang dia beli semua tu kan, semua ada dalam kereta dia. Tapi Cindy tak ada. 2 minggu selepas tu ada seseorang telah menjumpai Cindy dalam sebuah rumah kosong yang telah ditinggalkan. Tapi Cindy dah pun meninggal. Jadi lelaki yang jumpa Cindy tu kata muka Cindy ni hitam macam lebam, seolah-olah macam dia lepas kena tumbuk. Lepas tu ada seutas tali yang ikat kaki dan juga tangan dia. So lelaki tadi tu pun kata yang kemungkinan besar Cindy ni dah telah jadi mangsa seseorang. Tapi polis cakap lain pula. Dia kata ini dah kes bunuh diri. Sebabnya masa postmortem dibuat tu kan, ada kesan dos morfin yang berlebihan dan pakar cakap yang dia boleh ikat diri dia dalam masa 3 minit je. Sebabnya dos tadi tu lepas dia ambil boleh mengambil masa sampai 15 minit. Jadi dia ada masa lah untuk ikat diri dia, macam tu lah diorang kata. So ramai yang bertikai kenapa polis tak nak siasat kes ni lagi mendalam dan kemungkinan kes ni adalah kes bunuh. Tapi polis ni lebih kepada nak buktikan yang sebenarnya Cindy ni sengaja nak tamatkan hidup dia. Sebab ramai yang bertikai tak mungkin Cindy akan ikat diri dia sendiri. Dan dekat situ pun tak ada picagari yang dijumpai langsung. Lagi satu, kalau dah 2 minggu Cindy hilang, jasad dia mesti dah membusuk sebab pada masa tu cuaca dekat Kanada agak panas. Sedangkan masa jasad Cindy dijumpai, dia macam baru je beberapa jam meninggal. So penyiasat persendirian Cindy mengatakan dia percaya yang Cindy tu dah kena bunuh kat tempat lain and then telah ditinggalkan dekat rumah kosong tadi. Bila polis kata yang kes ni adalah kes bunuh diri, polis pun dah tak siasat dan kes ni
close. 2 tahun kemudian, bekas suami Cindy telah dituduh atas kesalahan seksual ke atas 2 orang perempuan. Dan sampai sekarang ni, kes ni masih lagi menjadi tanda tanya sebenarnya apa yang terjadi dekat Cindy dan siapa yang buat. Korang percaya yang mana satu? Dia memang diganggu oleh seseorang ataupun dia reka cerita? Komen dekat bawah. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang kes kali ni, unsolved mystery pada kali ni. Tapi kan secara jujurnya kan, Nina rasa macam ex-husband dia terlibat tau dalam kejadian ni. Tak tahu kenapa polis tak boleh nak siasat dengan lebih mendalam. Sebabnya diorang kata bila diorang pergi cari apa semua, tak ada bukti, macam tak ada clue apa-apa. Atau kemungkinan sebenarnya polis pun dah disogok kan. Mungkin lah kan. Okay, jadi Nina nak tahu pendapat korang boleh komen dekat bawah. And that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah sebagai tanda korang support channel Nina. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.